Malaysia adalah sebuah negara yang sangat unik, dihuni oleh penduduk daripada pelbagai etnik. Lebih istimewa apabila mereka mampu untuk meraihkan perbezaan dari segi bahasa, dialek dan logat. Kita wajar berbangga apabila orang Melayu, Cina, India dan kaum minoriti lain di semenanjung Malaysia serta rakan-rakan daripada pelbagai etnik dari Sabah dan Sarawak dapat hidup bersatu padu di bawah satu bumbung yang sama. Menelusuri sejarah penubuhan Malaysia pada tahun 1963, penubuhan Malaysia juga mengiktiraf kepelbagaian budaya, bahasa dan agama. Bertugas sebagai perancang bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka, Dr. Rusmadi merupakan pengarah Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastra. Beliau terlibat dalam kerja-kerja penyelidikan bahasa, leksikografi dan penyusunan Kamus Besar Bahasa Melayu yang merupakan projek berimpak tinggi dan mega yang diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ikuti makna kata sebenar dialek perpaduan kita. Dialek ini sebenarnya ialah satu bentuk bahasa yang dituturkan di daerah ataupun oleh komuniti tertentu. Dalam konteks kita di Malaysia ini, khususnya di Semenanjung, kita boleh tengok ikut dari segi kawasan geografinya, ya. Contohnya di utara. Di utara kita ada di Perlis, kita ada dialek Perlis. Lepas tu kita ada dialek Kedah, kita ada dialek Pulau Pinang. Begitu juga kita ada dialek Perak. Kalau di sebelah timur, kita ada dialek Kelantan, dialek Terengganu, dialek Pahang. Kalau kita beralih ke selatan sedikit, kita ada dialek Johor, dialek Melaka, dan di tengah kita ada dialek Negeri Sembilan. Selangor pun kadang-kadang ada dialeknya, ya. Dan kalau kita beralih ke di Sabah dan Sarawak, kita ada, kalau dalam Melayu ada dialek Melayu Sarawak. Dan di Sarawak itu, di Sabah dan Sarawak ini sangat lagi meriahlah, ya, dari dalam bukan sahaja dialek tetapi bahasa etnik di situ. Kalau kita melihat tentang dialek ini, kita ada pelbagai dialek di Malaysia ini, kan. Sesungguhnya kepelbagaian ini merupakan satu khazanah budaya, ya, yang harus kita jaga. Dan persoalannya, adakah dialek ini memberi kesan kepada komunikasi kita. Kita melihat dari segi dua aspek, ya. Dari segi positifnya, kekayaan dialek ini sebenarnya merupakan satu lambang, ya, ataupun identiti warisan yang mencerminkan sesuatu komuniti dan menjadi lambang warisan budaya kita lah, ya. Dan yang kedua, sebenarnya dialek ini boleh memperkaya bahasa kita, ya. Kata-kata ataupun kosakata dialek itu merupakan bahagian daripada, mungkin menjadi bahagian daripada kosakata bahasa Melayu baku, dan dia menyumbang ke arah memperkaya kosakata atau perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu yang standard lah. Di sisi lain juga, kadang-kadang dialek ini juga menimbulkan masalah juga, kadang-kadang dari segi halangan komunikasi. Memang tidak kita akan berdepan dengan halangan komunikasi. Contohnya orang Kedah datang ke Negeri Sembilan. Begitu juga orang Negeri Sembilan pergi ke Kedah. Mungkin ada beberapa kosakata atau kata-kata dialek Kedah tu yang mungkin tidak difahami oleh orang Negeri Sembilan. Begitu juga sebaliknya. Dialek itu sebenarnya apabila kita memahami, itu akan merapatkan lagi jurang tadi, dan perpaduan akan terbina di situ dan terekat di situ. Kita perlu ada konsep pemahaman dan penghormatan terhadap amalan dan kebudayaan dan ciri-ciri budaya tertentu antara etnik itu, ya. Jadi bagaimana kita nak memupuk agar perkara ini dapat kita semarakkan supaya tidak ada berlaku kesalahpahaman, ataupun kita mewujudkan program komuniti, contohnya, ya. Banyakkan program komuniti, mengadakan aktiviti dengan
dengan pelbagai etnik tadi, menggalakkan interaksi di peringkat umbi dalam kalangan komuniti dan juga etnik-etnik yang berbeza. Di sekolah juga mungkin kita ada program-program yang begini, yang mungkin memanfaatkan memperkenalkan dialek antara satu dialek dengan satu dialek lain. Adakan aktiviti-aktiviti seperti itu, saya kira itu salah satu daripada aspek ataupun program atau aktiviti yang mungkin boleh kita teruskan. Mungkin dah ada, dan hal-hal ini sepatutnya kita gemakan, kita teguhkan, kita buat, kita rancakkan aktiviti-aktiviti dengan cara begini akan terrekat, ya, ada rekatan antara komuniti tadi, antara etnik yang tadi dalam satu dalam satu landscape yang sangat cantik, ya, landscape perpaduan kita yang sangat cantik. Pada 5 Mac 2024 yang lalu, Dr. Rusmadi telah dijemput oleh Arkib Negara Malaysia dalam bicara bahasa kolokial pelestarikan keberdayaan bahasa komuniti Cak Noh Logat Kelate. Cak Noh Logat Kelate yang bermaksud mengambil perhatian atau mengambil berat logat atau dialek Kelantan dipilih sebagai tema bicara bahasa kolokial anjuran Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka wilayah timur ini. Antara usaha Dewan Bahasa dan Pustaka adalah dengan menerbitkan siri glosari dialek Melayu Semenanjung yang mengandungi senarai kosakata daripada dialek negeri yang terpilih. Kelantan merupakan sebuah negeri yang unik dan terkenal dengan kepelbagaian budaya, keharmonian kaum dan keenakan makanannya. Pemandangan ini paling ketara di Pasar Siti Katijah, Kota Baru, di mana lebih 90% daripada kira-kira 2,400 peniaga di situ adalah kaum Hawa yang gigih berniaga sejak awal pagi. Sama ada di bahagian pasar basah, buah-buahan, barangan runcit, makanan, pakaian atau kedai emas. Pasar inilah yang hampir setiap hari dikunjungi oleh Tana Lechemi Govindasamy. Nama saya Tana Lechemi Govindasamy. Umur saya 40 ni. Saya berasal dari Berik 12. Situlah tempat lahir saya. Saya sudah berkahwin, anak 2 orang, anak lelaki. Saya pernah bekerja sebagai caregivers di satu pusat Down Syndrome selama 19 tahun, menjaga kanak-kanak istimewa. Lepas pada tu, saya mencuburi bidang lakon ni. Tu tak lama lah, tapi still ada jugalah, masih lah. Selepas pada tu, sekarang saya mencuburi bidang perniagaan pula, iaitu ni saya kerja air saya. Dan satu lagi, saya banyak melibatkan diri dalam aktiviti sosial dengan NGOs, macam memberi bantuan kepada armala, warga emas. Kita ada satu persatuan lah di negeri Kelantan kita ni. Saya membesar di perkampungan orang Melayu, dikelilingi orang Melayu. Sains saya pula ramai orang Melayu. Dan saya bersekolah Melayu. Sebab tu saya fasih kecek Kelantan. Logat atau dialek ni dapat menyatukan, tak kira kaum dan bangsa lah. Kita ayat gitulah, kita boleh ayat gitu je. Kita di sini tak kira lah bangsa India, ko Cina, ko Melayu, ko Sia, ko gapo pun di majlis keramaian. So semua pakat-pakat kecek Kelantan. Tak kira lah siapa-siapa India, ko Melayu, ko Cina. Kita satu logat saja, satu bahasa saja di negeri kita. Tu yang merapatkan hubungan di antara semua kaum kita yang duduk di Kelantan ni. Sebabnya mudah. Mudah dipahami oleh semua kaum.
Satu lagi, kita ni di Kelantan mungkin kaum minoriti lah. Oleh sebab kita jarang-jarang jumpa, jadi kita tak guna bahasa ibunda kita kecuali kita jumpa di kuil, di majlis keramaian. Situ je yang kita guna bahasa ibunda. Yang selebihnya sehari kita memang kecek Kelantan je. Tanah Lecemi bekerja dengan saudaranya di kilang kari yang terletak di kawasan perindustrian Bengkalan Cepa, Kelantan. Kilang ini ditubuhkan pada tahun 1971 dan mengeluarkan pelbagai jenis rempah ratus dan juga merupakan salah satu pemborong utama di Kelantan. Kilang kari ini mengekalkan selera Kelantan. Melihat kehebatan Tanah Lecemi bertutur dalam logat Kelantan, ada yang bertanya, susah sangat ke dialek Kelantan ni? Mesek je. Kalau duduk Kelantan 3 hari boleh kecek Kelantan. Mudah-mudah je. Guana demo. Sehat demo. Puaya tersapa demo. Majam molek hari ni. Ayat tersapa tu. Apa dia maksud dia? Tahu ke tak? Mungkin segelintir orang Kelantan tahu. Mungkin segelintir orang Ulu tahu. Apa dia nama tu Ayat tersapa tu orang yang monyok lah. Seraba. Kalau orang luar tu serabai monyok. Serabut aku. Tu. Lepas tu satu lagi, majam molek kawan hari ni. Apa dia tahu ke tak maksud tu? Maksudnya hari ni hari tak molek. Kalau kok mak salah agak belak lah hari ni. Tu orang Kelantan, jaya-jaya orang Kelantan guna majam molek hari ni. Itulah uniknya logat atau dialek Kelantan kita. Terbaik. Walaupun bekerja dengan sesama bangsa, tiada apa yang pelik jika melihat mereka berbual dalam logat Kelantan. Itulah yang terjadi antara Tanah Lecemi bersama dengan rakan-rakan sekerja. Mereka lebih selesa kecek Kelantan. Kecek Kelantan menjadikan mereka lebih rapat dan akrab. Dalam masa yang sama, mereka mampu untuk bekerja dalam keadaan harmoni. Kecek Kelantan juga memudahkan mereka sama ada kaum Melayu, Cina dan India serta yang berketurunan Siam berkomunikasi dengan lebih baik dalam urusan seharian. Sebabnya dia boleh menyatukan pelbagai kaum, tidak mengira tua atau muda. Dan satu lagi, dia tidak memberi rasa ketidakpelikan bila kita berada dengan kaum-kaum lain lah. India, Melayu, Cina, dok. Tu beg Kelantan je. Kita rasa, peradik-beradik. Mesra molek kacik orang nama sehat aku. Tu yang unik ke dia nya so lagi. Nak ayatnya demo. Logat atau dialek yang berbeza ni dapat menyatukan atau membentuk perpaduan. Satu lagi kita dapat kenali asal-usul dari negeri mana mereka asal. Dan satu lagi kita dapat belajar adat dan budaya mereka dari negeri mana. Itulah perpaduan kita. Keharmonian dan perpaduan kaum di Kelantan sebenarnya diikat dan logat Kelantan yang sentiasa menitik di bibir dalam percakapan masyarakat Kelantan tanpa mengira perbezaan bangsa dan agama. Jika tadi kita mengenali susuk seorang wanita India, kali ini kita kenali pula seorang pempengaruh di Kelantan yang sentiasa berkongsi berkenaan dengan logat Kelantan di media sosial beliau. Nama ambo Haritara Nanak Laki Raman. Orang Kelantan panggilnya Abeyi lah. Kadang-kadang panggil Hari, kadang-kadang panggil Abeyi. Saya ni berasal daripada Kota Baru Kelantan. Saya ni lama duduk Kelantan, sejak lahir lagi lah. Celek-celek tu duduk Kelantan dah. Jadi saya dengan Kelantan ni cukup-cukup sebati. Orang kata dengan kakah dengan gula ni ke. Kalau tak ada kakah, tak jadi gula. Di rumah tu biasa memang kita guna Tamil. Itu bahasa ibunda kita. Mother tongue saya lah, saya guna Tamil. Tapi bila kita guna Tamil tu 5-6 patah perkataan, tapi mesti keluar bahasa Kelantan. Dia jadi sinonim dengan kita. Sebab kita hari-hari jumpa kawan ni, jumpa saing di luar, jumpa office mate saya, semua kata Kelantan. Jadi bila duduk rumah tu dia terikut-ikut dengan bahasa tu. Sebab tu saya cakap tadi, bahasa Kelantan ni dia ada magnet tersendiri. Walaupun kita kecek lagu mana pun bahasa luar,
bahasa Tamil ko, Mandarin ko, tapi dia akan terkeluar juga bahasa Kelantan tu. Jadi macam di medsos tu saya mengangkat bahasa Melayu, bahasa Kelantan ni untuk tatapan orang ramai. Sebab saya nak hoyaknya di Kelantan, itulah antara keunikan yang berada dalam Kelantan. Itulah bulan 10 ni nak raya di Pawali, jadi kita pokalah lah. Hari Taren atau ABY dan Tanah Lechmi mempunyai hubungan persaudaraan yang erat. Mereka berdua sangat aktif dalam NGO dan sering membantu kaum India di negeri Kelantan. Mereka sering bersua untuk perbincangan aktiviti NGO. Kalau orang Kelantan hok pure, peleting. Peleting ni adalah straw. Straw orang Kelantan ni ayat pure dia kita panggil peleting. Dan kita ada juga kore. Kore ni kalau generasi muda lawan ini tak berapa tahulah. Kore ni adalah pengukur kelapa, pengukur kukunyo orang panggil, orang Kelantan panggil. Lepas tu bekok. Kalau orang Kelantan kata jangan bekok tu, bermakna jangan gora, jangan bergurau. Ni antara lorak Kelantan hok ramai tak tahulah. Orang luar daripada Kelantan ni memang tak tahu. Jadi generasi muda Kelantan pun ada yang tahu, ada yang tak tahu. Orang Cina kan cek Kelantan, orang India kan cek Kelantan. Orang nak ke benda tu. Jadi keunikan di Kelantan sebab bahasa Kelantan ni payah dosa. Jadi bila orang bangsa lain ni boleh menguasai bahasa Kelantan ni, satu keistimewaan lah bagi saya di Kelantan ni. Memang orang muda sekarang pun mengangkat dialek-dialek Kelantan ni. Sebabnya sekarang kita boleh tengok dalam semua media sosial, ramai anak muda Kelantan ni memang dia mengangkat dialek Kelantan ni untuk tatapan orang ramai. Orang luar lah, orang luar daripada Kelantan ni untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai bahasa Kelantan. Pergaulan di antara orang Cina, orang Sia, orang India di Kelantan ni memang akrab lah. Sebagaimana saya sebut tadi, kita makan budu, kita cicah sekali. Jadi pak tangan ni berada sekali dalam bekas budu tu. Itulah kebersamaan, keakraban antara kita dan masyarakat Melayu di negeri Kelantan. Kedudukan negeri Perak yang strategik dan bersempadan dengan banyak negeri, antaranya Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Selangor, Selat Melaka serta selatan Thailand menyumbang kepada perkongsian budaya dan penggunaan dialek yang hampir sama dengan negeri bersempadan tersebut. Dataran Aman Jaya Manong, itulah tempat menjadi titik pertemuan dengan pempengaruh media sosial yang sangat terkenal di negeri Perak. Lagaknya seperti seorang YB apabila hampir keseluruhan orang yang berada di pasar mengenali susuk tubuh ini. Nama saya Pak Wee lah. Banyak orang panggil Wee Fok Siong. Sebab apa Pak Wee? Sebab depan ada Wee kan. Saya anak peneroka generasi kedua di Federal Asas Sungai Siput, Perak. Saya menetap di Federal Asas sehingga umur saya 19 tahun. Lepas tu saya keluar daripada Federal Asas pergi ke Pekan lah. Saya menguasai Lok Perak ni sebab saya anak peneroka kan generasi kedua di Federal Asas. Jadi Federal Asas tu dekat dengan Kuala Kangsar. Dia daerah Kuala Kangsar. Sebab tu saya memang dari kecil duduk kat kampung Federal Asas tu. Banyak gaul dengan orang Melayu apa semua tempatan kat situ. Jadi di situ saya kuasai Lok Perak saya. Saya juga dapat banyaklah kawan-kawan daripada bangsa lain macam Cina ke India ke kan. Bangsa Cina, bangsa India datang tanya, oh kenapa boleh kuasai lorat Perak macam ni, dan diorang pun heran, teringin juga nak belajar benda ni. Lorat Perak agak banyak juga yang kuasai. Macam contoh sekarang ni, macam kita cakap sekarang ni panas-panas rembang tengah hari ni, aduh badan peluh-peluh dah ni, sungai tebing di tepi tu temu kita terjun, sejukkan badan kau Macam kita satu negeri dalam Perak ni, macam di belah Taiping semua tu, dia akan dekat pada utara. Okey, macam dia pergi ke Teluk Intan, Tanjung Malim, dia akan dekat pada Selangor. Biasanya lorat Perak yang pekat ni berada di pesisiran Sungai Perak. Di orang kata di macam Kuala Kangsar, di Manong, di Parit dan juga di Bota, Lambor semua tu. Tapi lorat dia pun berbeza-beza. Macam contoh kalau macam kita sebut pasir. Okey, di Kuala dia orang sebut pasio. Okey, bila sampai dekat Lambor ke Bota dia orang sebut sembar. Dia lain. Memang ada perbezaan dia. Hai, Chow. Hai, mak dah siap belum makanan ni? Sudah, tadi lagi dah siap. Aduh, ada urusan tergendala tadi. Aduh. Mak tengok apa yang special ni. Mari. Oi, mak. Dibesarkan di kalangan majoriti orang Melayu, menjadikan Pak Wee
lebih berselera menikmati masakan Melayu. Beliau gemar menjamu selera hidangan kampung di chalet tebing tinggi milik kawannya yang berlainan bangsa. Pak Wi juga gemar melakukan aktiviti bersama menjala ikan. Selain untuk manfaat kesihatan, ia juga mampu untuk menunjukkan semangat kerjasama dan kebersamaan antara pelbagai kaum. Nilai ini penting untuk saling memahami budaya dan adat resam setiap kaum. Bagi pandangan saya, kita harus macam anak-anak muda sekarang lah harus banyak buatkan konten. Sebab sekarang ni zaman media sosial, banyak kita kena buat konten berkenaan dengan Lorat Perak di media sosial bagi lebih ramai orang nampak. Macam contoh saya sendiri, saya buat di laman media sosial, banyak yang orang kata bangsa-bangsa lain yang akan bertanya dan juga minta tunjuk ajar untuk kita ajar macam mana cara menguasai Lorat Perak. Sebab kita berduduk di Perak, sebagai anak jati Perak wajib kita kena menguasai Lorat tu. Jangan harus kita lupakan. Sebab kalau macam dulu, kita cuma orang kata boleh buat macam mana kita duduk sembang macam tu je. Pengaruh dia tak besar sebesar yang sekarang ni. Jadi kita kena pegang peluang yang ada sekarang ni di media sosial untuk kita dapat perkembangkan lagi Lorat Perak. Lebih banyak lagi orang akan rela, lebih rela lah untuk belajar Lorat Perak. Sebut saja Sungai Congkak, tentu di kalangan kita akan merasai keindahan flora dan faunanya. Kawan kita deh. Orang duduk situ, aku duduk sini. Ya, apa khabar bang? Di situ terletaknya juga kampung orang asli Padang, Sungai Congkak, Hulu Langat Selangor yang telah menikmati pembangunan. Zaitun Sulaiman, itulah nama yang diberikan oleh kedua ibu bapanya. Uniknya pemilik nama ini adalah seorang lelaki. Namun apabila belajar di universiti, beliau lebih dikenali sebagai Helmi Iskandar. Saya bermula dengan komuniti orang asli ini sebab sewaktu saya student dekat UKM Bangi. Tapak asal UKM tu ialah tapak asal perkampungan orang asli. Jadi setiap minggu saya akan pergi ke rumah Batin Atan melalui kawan satu bilik masa kat asrama lah. Jadi setiap minggu saya ada dekat rumah dia bercakap hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Isnin kadang ada kuliah, kami tak ada. Dari situ saya boleh bercakap dan tiap-tiap hari bercakap itulah, belajar sehingga saya habis study, saya bekerja. Saya jumpa seorang lagi orang asli, nama dia Seli bin Montok Dedak Arwah. Dari situ kami lebih rapat. Jadi sampai sekarang pun komuniti temuan tu masih lekat di hati saya sebab saya dah macam satu keluarga. Mana-mana yang suku, ada 18 suku yang saya boleh bercakap, temuan, sikit-sikit Jahut, Batu Mamri. Macam Mamri, dia ayat pertama dia, kalau Mamri ni, Ebah tu makcik. Kalau temuan, Inak. Kalau suku Jakun, Amai. Jadi, dia orang ni boleh bercakap dan kalau kita duduk satu meja dengan dia orang, kita boleh sahut apa yang dia cakap. Itu yang tandanya kita boleh bersatu, tunjukkan muhibah, perpaduan, bersatu hati. Sebenarnya kita bila nak campur orang asli, kita mesti ada dua perkara. Satu, memahami budaya dia. Yang kedua, kehormatan dia, keharmonian dia, perpaduan dia. Kita kena masuk sekali. Hormat menghormati. Dia hormat kita, kita hormat dia. Apa kelebihan dia, kita terima. Apa kekurangan kita terima. Encik Zaitun banyak membantu orang asli dalam meneruskan kehidupan dunia luar. Walaupun sudah bersara, namun beliau masih berbakti dengan masyarakat orang asli beserata negeri. Hubungannya bersama masyarakat orang asli masih kekal utuh, ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. Kita ni sebenarnya ada banyak persamaan. Tak kira ke Lorat Perak ke ataupun Kelantan ke mana-mana negeri pun ataupun mana-mana bahasa pun. Itulah perpaduan negara kita.